Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersama lagi dalam segmen Motivasi Pagi di IKIM FM, pilihan utama anda. Hari ini kita nak cerita perkara hak orang anggap perkara baik orang ingat jahat, benda jahat orang ingat baik, benda hak orang ingat mungkar, benda mungkar orang ingat baik. Ada satu hadis Nabi beritahu akan tiba satu masa orang Islam meninggalkan am bil ma'ruf nahi anil munkar. Apa pendapat kamu? Nanti sahabat, akan tiba satu masa orang Islam tapi mereka tak buat dakwah, tinggalkan am bil ma'ruf nahi anil munkar, tinggalkan dakwah. Maka sahabat semua terperanjat kata, ya Rasulullah, orang Islam dia terperanjat. Ada ke macam tu? Maksudnya ada ke orang Islam tak buat dakwah terperanjat? Orang Islam tak buat dakwah, dia terperanjat. Kata Nabi, bahkan lebih teruk daripada tu. Sehingga orang menganggap benda ma'ruf tu ingat mungkar, benda mungkar ingat ma'ruf, benda buat baik tu ingat buruk, benda buruk tu ingat baik. Sebab apa? Sampai tahap macam tu. Sebab apa? Orang sahabat Nabi terperanjat. Mereka ni dengan dakwah, dengan agama ni sebati. Sampai kalau contoh kita hari makan nasi, dia orang hari-hari makan, kalau makan contoh Pakistan, belah sana ni makan roti, chapati contoh. India kan makan chapati. Cuba kita kalau 3 hari makan chapati je, rasa muka pun jadi macam chapati dah. Contoh kalau kita dah, jadi nak kena makan nasi juga. Makan apa-apa, nak makan bubur durian dah, tiba-tiba nak nasi juga. Contoh, ada kawan-kawan kita daripada Rwanda. Rwanda makan apa? Makan pisang. Sarapan makan pisang. Maknanya kalau buat kursus tu 6 kali makan, sarapan pisang, makan tengah hari pisang lagi, petang makan pisang lagi, malam pisang lagi. Pensan kalau kita kena makan tengah hari, lepas habis ceramah tiba-tiba didam pisang. Pensan. Kata, ya Allah, zalimnya penganjur ni bagi makan pisang je. Dia maksudnya, kenapa je macam tu? Sebab mereka sebati. Tapi bagi sahabat Nabi, bagi mereka perintah Allah ni besar, dan lebih besar daripada segala-galanya. Tak makan, tak sarapan pagi, tak apa. Tapi kalau tinggal perintah Allah, tidak mungkin. Bagi macam ni sahabat, tinggal perintah Allah rasa tak mungkin. Sebab tu ada sahabat Nabi, bila nak bayar zakat, dia buat apa? Dia letak satu macam raga besar, dia buat ni bekas. Lepas tu dia buat apa? Dekat atas dia letak gandum, tapi kat bawah tu dia letak daun-daun je, letak apa, penuhkan macam-macam benda kat bawah, tapi bukan gandum. Supaya apa? Supaya nampak rupa macam gandum banyak, supaya dia kena zakat. Orang dulu sampai lepas tu tak payah bayar zakat. Dia menipu supaya kena bayar zakat. Orang dulu, kita adjust supaya tak payah bayar zakat. Orang dulu adjust supaya bayar zakat. Sebab mereka ni nampak perintah Allah ni lebih besar daripada segala-galanya. Kenapa jadi macam ni? Contohnya, kalau contohlah satu orang saja nak kenakan satu orang, nama kata Pak Mat, kata dia balik pasar. Untuk Pak Mat ni beli apa ni? Dia kata ni beli ayam. Orang kata bukan ayam Pak Mat, itik orang saja kena dengan dia. Dia kata, mana ya Allah kau orang ayam? Jalan-jalan tiba kata, Mat, banyak beli itik tu. Ya Allah, ayam kenapa itik? Kenapa semua orang ini? Jalan lagi orang kata, Mat beli apa tu? Ni ayam. Dia kata, mana ayam Mat? Itik. Sampai nak masuk rumah, jiran tanya, Mat beli apa tu? Ya Allah, ayam. Takkan tak nampak? Orang dia kata, banyak beli ayam. Dia kata tu bukan. Dia kata, kenapa beli itik banyak sangat? Dia kata ayam, semua kata itik. Masuk rumah, anak kata, ayah banyak beli itik. Orang saja nak kenakan Pak Mat ni. Dia berisi, dia kata, bang, beli apa tu? Suami dia kata apa? Entahlah yang, tengoklah sendiri, tak tahulah ayam ke itik, dia kata kan. Sebab apa? Kena 10 orang cakap benda ayam itik, dia dah confuse. Walaupun sepanjang hidup dia tahu tu memang ayam. Sebab apa? Bila benda salah ni kita kata kita dengar, tapi kita tak terkesan. Sebab tu dengan mengumpat ni sebenarnya beri kesan. Dengan mengumpat ni beri kesan. Walaupun kita kata, saya tak percayalah, masuk kanan keluar kiri, tak boleh macam tu. Sebab tu diharamkan. Dengan mengumpat sama dosa macam mengumpat. Sebab apa? Sebab apa yang kita dengar ni ditinggalkan kesan kat hati. Contohlah iklan, hari-hari cerita satu barang iklan, hari kita dengar sampai kita rasa, oh betul lah. Orang kata contoh, minum Milo sihat dan kuat, minum Milo sihat, minum Milo sihat. Betul ke minum Milo sihat? Tapi sebab ayah dengar, bila sebut Milo rasa macam segar badan tu. Betul ke tak betul tu nanti kita check lah. Tapi maksudnya ialah apa-apa pun dalam dunia ni, bila orang sebut ulang-ulang kali, sehingga dia beri kesan dalam hati kita. Jadi sebab tu kita kena apa? Tapi hari ni bila orang, kita contoh orang pergi masjid, kita nampak orang
bila pergi masjid baru dia jadi baik, baru dia mula amal agama. Tiba-tiba kadang-kadang ada ni kisah-kisah benar dalam hidup saya. Saya ajak beberapa orang pergi masjid kan. Bila dia pergi masjid, baru dia pergi masjid, baru dia nak insaf. Tiba-tiba dia baru nak insaf. Mak motor ni baru nak insaf, rambut panjang. Dia ke masjid. Tiba-tiba kat luar surau, luar masjid, dia bagi nasihat pada kawan-kawan yang lain, baru dia ajak. Tiba-tiba dia gelap deka-deka. Bila gelap deka, keluar satu orang pada dalam. Maaflah satu orang kan yang ada ilmu juga. Dia keluar-keluar terus dia lempangnya orang tadi. Dia lempang kepada keluar-keluar tu, dia lempang. Apa jadi kat budak tadi? Dia kalau masa dia gangster, dia lempangnya balik, tapi dia baru nak jadi baik. Tiba-tiba lepas ke lempang tu hilang, tak nampak muka, apa tak tahu jadi apa. Tuan-puan sekalian, kerana tu kadang-kadang bila masa orang tu jahat, masa dia tengah dalam lembah dosa, maksiat, dalam tengah-tengah hidup penuh dengan najis, dosa, tengah-tengah lembah kekotoran, tak ada siapa nak datang ambil dia, bersihkan dia. Sebenarnya setiap orang yang macam mutiara yang bercahaya, kita kena ambil, keluarkan dia, bersihkan rupanya mutiara. Mutiara campak dan longkang, orang sanggup seluk tangan dalam tu, emas jatuh dalam lubang tahi. Satu orang tak kira siapa pun sanggup seluk tangan dalam lubang tahi tadi, sebab emas harga 10,000 jatuh. Tak 10,000, emas harga 1,000 pun jatuh dalam lubang tahi, orang sanggup seluk. Begitulah sebenarnya orang Islam ni, nampak mereka teruk, tapi sebenarnya mereka macam emas. Sebab tu bila jadi macam ni, bila orang masa jahat tak ada siapa nak ajak, tapi bila dia mula jadi baik, silap sikit-sikit, kita tak boleh nak maafkan mereka. Jadi kan tuan-puan sekalian, sebab tu sebenarnya dakwah ni, dia kata tadi akan tiba satu masa orang Islam tak buat dakwah. Jadi sebenarnya dakwah ni kerja semua orang Islam dalam dunia ni. Dakwah ni kerja semua orang Islam dalam dunia. Tak kisah dia belajar agama ke, dia doktor ke, dia engineer ke, dia raja ke, dia pemimpin ke, dia orang biasa ke, dia pemandu bas ke, dia driver teksi, dia kulit hitam ke, kulit putih ke, petani ke, peladang ke, kuli ke, siapa pun dia bertanggungjawab untuk hidup kat agama. Tapi hari ni orang bila nak buat baik je, orang rasa takut. Contoh kan, kalau satu orang dia saya cikgu matematik, takkan saya nak cakap agama, takkan saya ni. Jadi sebenarnya setiap orang ni, Islam ni untuk semua orang. Dia semua kena belajar cakap agama. Salah-salah sikit-sikit tu kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana tu kita kena sentiasa bila apa-apa kita buat, sebab tu hari ni, tapi sebab tu kita bila singgung benda buruk, orang nak buat baik, nak cakap terima kasih, jumpa orang terima kasih, perlahan je, terima kasih, bunyi perlahan je. Tapi kalau nak marah orang, kita jerit satu bandar boleh dengar. Sebab apa? Nak buat baik perlahan-perlahan je. Nak buat baik takut-takut, malu-malu. Tapi kalau nak buat dosa, ya Allah. Sebab tu tuan-puan sekalian, kerana tu bila zaman Nabi SAW, Nabi SAW sentiasa buat apa? Dia sentiasa menghargai semua orang lain. Nabi sentiasa menghargai orang lain. Biasa dengar cerita Ikramah radhiyallahu anhu. Siapa Ikramah radhiyallahu anhu? Sahabat yang telah dapat redha Allah. Walaupun dia Ikramah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Bila mana kisah dia panjang, dia melawan Nabi, panjang kisah dia. Tapi ringkas saya nak cerita kat sini ialah, akhirnya sekali isteri dia masuk Islam, dia lari sampai ke satu lautan. Tiba-tiba tengah naik, orang atas kapal tu dakwah. Dia kata, berimanlah kamu kepada Allah, selamatkan diri kamu. Dia kata, daripada kalimah tu aku lari, tengah atas kapal ni pun orang ajak aku kepada Allah. Lepas tu tiba dengar isteri dia datang jumpa dia. Sebelum tu isteri jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, sesungguhnya untuk suami saya Ikramah bin Abu Jahal ni, janjilah keselamatan untuk dia. Maka Nabi kata keselamatan untuk keamanan, keselamatan buat Abu Jahal, buat Ikramah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Kata dia, wahai Rasulullah, beri saya bukti. Nabi layan. Kalau kita banyak cerita dah lah jahat, sampai nak masuk Patah Mekah pun nak lawan lagi macam-macam, betul lari macam-macam salah dia. Tapi banyak kejahatan dia. Tapi Nabi SAW kata, nak ambil serban aku, dia bagi pada isteri Ikramah bin Abu Jahal. Maka bila dapat tu, akhir dia balik sampai depan Nabi. Nabi cakap pada sahabat, Nabi beritahu pada sahabat, sesungguhnya dalam satu khutbah dia, Nabi SAW beritahu, jangan sakiti orang yang mati ni, jangan cerita keburukan Abu Jahal depan Ikramah radhiyallahu anhu. Kerana menyakiti orang mati tu menyakitkan hati orang yang masih hidup, merosakkan hati orang yang masih hidup. Bayangkan, Abu Jahal memang musuh Islam dalam sejarah. Memang Abu Jahal ni ahli neraka. Tetapi Nabi kata jangan sebut keburukan Abu Jahal depan Ikramah radhiyallahu anhu. Tengok Nabi, dia melayani semua orang. Sebab tu dalam agama ni kita kena layan orang lain. Bila orang buat baik, kita hargai. Walaupun satu kebaikan ada sejuta lagi buruk, kita hargai kebaikan tu. Daripada kebaikan kita hargai tadi, dia akan hapuskan sejuta keburukan tadi. Tapi kalau kebaikan kita hargai, kita marah kebaikan tu, dia boleh hilang dan terus tak datang-datang. Sama juga kisah masa saya kat UPM.
Masa belajar kat sana, tiba-tiba ada satu orang, banyaklah kisah. Salah satu saya cerita, kalau nak cerita boleh buat satu buku cerita pasal macam mana orang-orang yang mula jadi baik. Cerita orang jadi baik banyak dan terus jadi baik. Ini cerita orang yang saya cuma nak nasihat diri saya dan kita semua tuan-puan yang mendengar. Semoga Allah beri taufik. Saya sendiri pertamanya banyak buat silap, kadang-kadang tak hargai orang lain. Bila dia dah hilang baru kita sedar, oh nikmatnya dia ni. Cuba kalau anak kita buat jahat baru mula sembahyang, kita punya rasa gembira. Apa salah perasaan yang sama kita datang kepada semua orang lain. Sebab tu kalau kawan saya tadi ni, dia buat salah, dan bila dia buat salah, dia mula sembahyang bagus, tapi bila dia sampai satu malam, berapa orang belajar agama panggil dia, kata kamu azan salah. Satu malam dia kena marah. Kesan daripada tu sampai hari ni, dia lepas daripada tu dia terus mengajuk dan dia tak tahu hilang ke mana. Balik college pun tidak, pergi dengan kawan perempuan entah ke mana-mana, tak tahu apa jadi. Saya pun tak dapat cari dah dia. Jadi saya nak cerita ialah kita sentiasa menghargai orang lain dan sentiasa memuliakan orang lain, dan kita kena anggap perkara yang hak tu kita kena jelas, yang batil tu adalah jelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.